Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan membincangkan kertas soalan yang telah dikongsikan sebelum ini. Okey. So kita akan lihat tajuk asid dan alkali. Okey. Tajuk alkali di sini. Okey. So kalau kita perhatikan kita ada asid. Okey, kita ada dua jenis asid, kita ada asid A dan juga asid B. Okay, asid A dan asid B ini dia mempunyai kepekatan yang sama. Okey, dia bagi kita kepekatan yang sama. And then dia cakap asid ni ada asid monoprotik. Jadi bila kita lihat asid monoprotik, kita tahu asid monoprotik ni yang ada 1H+. Okey. 1H+. Okey. And then kita lihat pada jadual yang diberikan. Jadual yang diberikan menunjukkan okey, asid A dia punya nilai 1. Okey. Manakala asid B nilai dia 4. Jadi apa yang kita dapat faham daripada situ, okey, bila nilai dia 1, dia adalah strong acid. Okay, ataupun asid kuat lah. Okay. Kalau nilai dia 4, dia adalah weak acid. Okay. So, dia dah nyatakan bahawa dia adalah monoprotik. Jadi, dekat sini, kita nak namakan kita punya monoprotik. Okay. So, untuk A, strong acid kita, bila disebut dekat situ nama, wajib tulis nama. Okay. So, nama untuk yang satu tu kita boleh tulis lah. Sebagai contoh, kita tulis acid hidroklorik. Okay. Kalau nak tulis acid nitrik juga pun boleh. Ya, boleh diterima. Okay. Acid nitrik pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okay. Manakala untuk weak acid ataupun acid lemah, untuk monoprotik biasanya kita jawab acid ethanoik. Okay, ethanoik. Okay, kalau nak jawab asid lain boleh juga, contohnya asid metanoid, bolehlah. Okay, tak ada masalah. So ejaan kena betul sebab diminta nama. Okay. Seterusnya, dia minta kita menerangkan, okay, menerangkan kenapa dia ada nilai pH yang berbeza. Okay, sekarang ni kita lihat dekat atas tu, kita tahu satu asid kuat, satu lagi asid lemah. Jadi kenapa dia ada nilai pH yang berbeza walaupun dia adalah sama-sama monoprotik. Okey, kenapa dia monoprotik? Okey. So sekarang ni dalam penjelasan kita yang pertama, kita kena beritahulah bahawa kita kena bezakan asid kuat dengan asid lemah dulu. Jadi kita boleh kata okey, asid A merupakan asid kuat yang mengayon lengkap di dalam air. Okay. Lengkap dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. And then kita tulis pula asid B merupakan asid lemah. Kita kena beritahu. So asid lemah dia mengayon separa. Okey. Ion separa dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. Okay. So dekat sini kita boleh dapat 2 markah. Jadi kita kena bagi tahu dia punya kesimpulan. Okey. Jadi kenapa dia ada nilai pH yang berbeza? Okey. So kita kena kata
semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okey, macam tu. Jadi dekat sini kita boleh dapat 3 markah. 3 markah bila kita menulis ayat ini ya. Bagi tahu asid A, bagi tahu dia asid kuat. So bila dia asid kuat, dia mengion lengkap dalam air dan dia menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Manakala asid B, kita nyatakan dia adalah asid lemak. So dia mengion separa dan dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. And then kita berikan dia punya kesimpulan dekat situ. Semakin tinggi kepekatan ion H+, ion hidrogen, semakin rendah kita punya nilai pH. Okey, so dekat situ ini markah pertama, ini markah kedua, okay. Ini markah ketiga. Jadi soalan macam ni, kalau dia keluar dekat kertas 2, bahagian struktur, ataupun dia keluar dalam bahagian esei, ini ada poin-poin yang kita kena tuliskan. Okay, poin yang kita kena tuliskan. Okay, seterusnya dia minta kita mengira kemolaran asid A. Okay, kita nak tahu berapa kemolaran asid A. Jadi dekat sini kita boleh gunakan dekat sini kita boleh gunakan negatif log H+. So kita masukkan sajalah nilai itu. Nak tahu kita punya pH, so kita letak untuk A. So kita masukkan kita punya nilai pH kita tadi. Untuk A. Jadi kita letakkan 1 sini. So kita tekanlah kita punya kalkulator, kita akan dapat nilai. Kita akan dapat nilai H+ kita. So nanti tekan kalkulator, tuliskan unit dia mol decimeter cube. Mol decimeter cube. Seterusnya dia kata 25 cm3 asid A melengkapkan penetralan 50 cm3 larutan natrium hidroksida dengan menggunakan asid A yang dinamakan di 6A1. Dia minta kita menulis persamaan kimia seimbang. Jadi soalan B ni dia akan bergantung kepada jawapan kita dekat A1 lah. So katakanlah kita pilih asid hidroklorik. Jadi kita tulis kat situ HCl tambah dengan NaOH akan dapat NaCl tambah H2O. Jadi katakan kita nak pilih asid nitrit. So dekat situ akan jadi HNO3 tambah NaOH. Kita akan dapat NaNO3, natrium nitrat tambah dengan air. Satu markah lah dekat sini. Sebab tak perlu balance. Tapi sometimes macam ni boleh dapat 2 markah juga. Biasanya dia akan bagi point 1 kat sini and then point 2 dekat sini. Tapi tak ada masalah lah untuk soalan ni 1 markah. Seterusnya dia kata ini ditunjukkan dalam rajah seorang murid tengah mencampurkan asid sulfurik. Asid sulfurik yang sama kepekatan dengan asid A kepada natrium hidroksida. So dekat sini dia kata dia nak tambahkan 12.5 asid sulfurik untuk menetralkan larutan natrium hidroksida.
Okey. Adakah murid ini menambahkan isi padu asid sulfurik yang betul? Berikan sebab. Okey. So dekat sini, dekat muka surat sebelah tadi, kita tahu bahawa kita punya asid A adalah monoprotik. Asid sulfurik kita adalah asid diprotik. Okey. Jadi dekat sebelah tadi, dia kata, okey, dia guna 25 cm3. Okay. Sekarang ni betul tak asid sulfurik kita nak guna 12.5? Okay. So, adakah dia menambah dengan betul? Jadi jawapannya, ya, betul. Okay. So, kita tulis itu, ya, betul. Okay. Okay. So, apa reason dia? Okay, dia minta kita menuliskan sebab. Okay, jadi kita katalah asid sulfurik ialah asid diprotik. Okay, asid diprotik yang menghasilkan ataupun mempunyai 2 kali ganda bilangan ion hidrogen. Okey, berbanding asid A. Okay. Tulis asid A kat sini pun tak ada masalah ya. Kalau nak ganti dengan HCl pun boleh. Okey, berbanding asid A yang merupakan asid monoprotik. Okey, macam tu. Jadi dekat sini, markah kat sini poin pertama. Okay. And then bila kita menyatakan asid diprotik yang ada 2 kali ganda bilangan ion hidrogen, ini kita dah Marika. Okey. Kita dah dapat markah kedua. Okey. Okey. Seterusnya, kita ada soalan yang seterusnya. Dia berikan kita, okey, 2 botol reagent. Okey, 2 botol reagent. ACL, HCl. Okey. Cuma yang ini kita lihat kepekatan dia berbeza. Ini 0.1, ini 0.001. Okey. So sini adalah asid pekat. Okey, kepekatan lagi tinggi. Ini asid cair lah. Okey, dilute. Okey, soalan yang pertama, dia tanya pada kita, apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat? Okey, jadi bila dapat soalan macam ni, ini maksudnya dia minta soalan definisi. Okey, jadi kita boleh kata asid kuat ialah asid yang mengion lengkap dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Okey. Jadi apa yang pemeriksa nak cari dalam ni? Okey, kalau definisi macam ni, apa yang dia nak cari? Dia nak cari, tulis mengion lengkap dalam air dan mesti ada menghasilkan kepekatan ion yang tinggi. Okey, ion hidrogen. Kalau nak tulis ion hidrogen boleh, nak tulis ion tulis H+ macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Nak AJ pun lagi bagus, ion hidrogen. Boleh. Tak ada masalah ya kat sini. Okey. Seterusnya, dia kata berdasarkan Rajah 7.1, okey, yang manakah memberikan nilai pH yang rendah. Jadi, kita akan pilih yang pekat lah. Okey, yang pekat. So, ini akan memberikan lagi rendah. Jadi, kita tulis itu A.
Okey. Kalau dia minta nilai pH macam ni, kita pun buatlah, ni kena kira lah. Okey, pH sama dengan negatif log H plus. So kita akan dapat negatif log. Okey, berapa kepekatan kita tadi? Kepekatan kita untuk B 0.001. Okey, 0.001. So kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah nilai kita tanpa unit ya, pH tanpa unit. Okey. So seterusnya, okey. Mana? Okey. So seterusnya, kalau kita lihat, okey. Okey. Kita ada pentitratan. Okey, kita ada kaedah pentitratan. So, kaedah yang kita gunakan yang ada biuret semua ni adalah kaedah pentitratan. So, prosesnya adalah proses penetralan. Ingat ya, nama kaedah adalah kaedah pentitratan, titration. Dia punya nama proses, okey, proses penetralan. Okay, so soalan boleh tanya macam ni tau. Okay. So atas, okay, macam kita tahu, kita ada asid sulfurik, H2SO4. So dalam biuret sentiasa asid. Okay. Dekat bawah ni kita ada kalium hydroxide, KOH, okay, dengan phenolphthalein. So dalam ni kita punya alkali. Okay. So alkali bila kita titiskan dengan kita punya phenolphthalein, okay, warna dia akan jadi warna ni. Warna merah jambu. Okay, warna pink. Kita warnakan sikit. Okay, warna pink. Okay. So daripada sebelum kita melihat pada soalan, kita kena mengetahui ataupun memahami bahawa dekat sini, okay, bila ada phenolphthalein, so bila kita mencapai takat akhir, okay, endpoint kita nanti, warna dia akan berubah dari merah jambu kepada tidak berwarna, colorless. Okay. So kita dah tuliskan kita punya nama asid, kita dah tuliskan nama kita punya alkali. Soalan pertama, dia minta kita menulis persamaan kimia yang seimbang. Okay. So kita tuliskan persamaan kimia kita ada H2SO4 tambah dengan KOH. Jadi kita akan dapat K2SO4 tambah dengan H2O. Okey, kita balancekan, kita tak 2 kat sini. Okey. 2 KOH, SO4, so sini 2. Okey. So, kita boleh dapat markah dia adalah 2 markah. So, markah pertama dekat sini, markah kedua dekat sini. Okey. Itu kalau dia minta persamaan kimia. Katakan dia minta, okey, ni dia selalu minta juga. Katakan dia minta persamaan ion. Okay. Persamaan ion kita dalam kes ni, macam mana kita nak tulis, kita cuma ambil H2O kat belakang. Jadi H2O ni terbentuk daripada apa? H2O kita terbentuk daripada H plus tambah OH minus. Okay. So untuk pengetahuan murid-murid semua, okay, kalau persamaan ataupun kalau proses peneutralan, okay, yang kita buat ni kan, proses peneutralan ni, dia punya persamaan ion dia sentiasa ini. Dia tak pernah berubah. Okay, saya ulang, kalau peneutralan, persamaan ion dia, bahan apa sekalipun, dia punya persamaan ion mesti itu. H plus tambah OH minus dapat H2O. Okay, sebab aim kita adalah nak dapat peneutralan tu, kita nak mesti dapat air dekat belakang. Okay. Okay. Dia kata eksperimen ini diulang dengan menggunakan asid etanoik. Okay.
So tadi kita ada asid kuat. Sekarang ni kita ada asid ethanoik. So kita terus tulis untuk pengetahuan kita terus tulis atas tu. Di situ asid lemah. Okay, weak acid. Okay. Asid yang manakah akan menggunakan isi padu lebih banyak? Okay. Sekarang ni asid yang menggunakan isi padu lebih banyak. Okay. So tadi kita ada H2SO4. Okay. So kita boleh tengok ataupun kita boleh tulis kat situ juga untuk pengetahuan kita ataupun untuk peringatan kita. H2SO4 dia adalah asid diprotik. Manakala CH3COOH, okay, asid ethanoik kita adalah asid monoprotik. Okay. Walaupun satu asid kuat, asid lemah, okay, tapi dekat sini konsep yang dia nak murid tahu adalah tentang asid monoprotik dan asid diprotik. Jadi dia kata yang mana akan guna lagi banyak. Jadi atas ni tadi asid sulfurik kita dia tak bagi tahu kan berapa dia punya isi padu. Okey. Cuma dekat sini sama macam konsep yang kita lihat sebentar tadi, yang mana akan guna isi padu lebih banyak. Jawapan kita adalah asid ethanoik. Okey. So kenapa? Okey, kenapa dia lagi banyak? Jadi dia digunakan lebih banyak kerana okey, asid ethanoik adalah asid monoprotik. Okey. Manakala asid sulfurik adalah asid diprotik. Okay. So, asid ethanoik akan menggunakan dua kali ganda. Double 2 kali ganda isi padu berbanding asid sulfurik. Macam tu. Jadi kita kena fahamlah ya konsep asid diprotik dan juga asid monoprotik. Okey. So itu dia yang kita kena faham. Jadi dekat sini markah pertama datang daripada point ini ya. Kita bagi tahu asid yang mana. And then kenapa kita pilih asid tu? Okey, sebab asid tu adalah asid monoprotik, manakala satu lagi adalah asid diprotik. So kita kenal jenis asid kita. Okey, and then kita beritahu bila satu mono, satu di. Okey, jadi asid monoprotik tu akan guna 2 kali ganda. Dan jawapan akan lagi cantik bila kita bandingkan. Okay, apa yang kita nak bandingkan antara asid ethanoik dengan asid sulfurik lah dalam kes ni. Okay, so akan dapat point yang ke-3. Okay. Dan soalan yang terakhir, semasa menjalankan eksperimen, okay, apakah yang perlu anda lakukan agar isi padu asid yang digunakan semasa pentitratan adalah 2 kali ganda daripada rajah 7.2. Okey. Wajarkan tindakan anda. Okey. So masa jalankan eksperimen, apa yang kita patut buat? Okey. Supaya isi padu kita ada 2 kali ganda daripada rajah ni. Okey. So rajah ni macam ni. Okey. So apa yang patut kita buat? Okay. Apa yang kita patut buat supaya kita punya apa kita panggil? Kita punya asid ni cukup lah. Okey. So, perkara pertama yang kita kena buat adalah okey, kita boleh
menentukan. Okey. Menentukan isi padu kalium hidroksida yang digunakan. Okay, ini kita boleh gunakan. Okay. So bila kita tentukan isi padu kalium hidroksida kita, sebenarnya kita boleh tahu berapa banyak kita nak pakai untuk asid. Yang kedua, okay. Yang kedua, kita boleh kita boleh, yang pertama kita ni, yang kedua kita boleh membuat pengiraan dengan menggunakan formula MA over MB VB sama dengan A over B. Okey. Dan kalau kita nak tambah kat situ, kita boleh guna ataupun kita boleh tulis persamaan CH3COOH tambah dengan KOH. Kita akan dapat CH3COOK tambah dengan H2O. Okey. Jadi dekat sini untuk pengetahuan, okey, ataupun kalau dah terlupa tak apa. Kita ingatkan ini nama dia adalah kalium etanoat. Okey, itu nama dia, kalium etanoat. Ini adalah asid etanoat. Okey. Jadi untuk memudahkan kita, memudahkan kita tahu dalam ni ada CH3COO minus dengan H plus. Jadi yang etanoat ni adalah nama kita punya ni, ion kita ni, nama dia ion etanoat. Okey. Ingat ya, kalau kita tulis, kita punya logam ni mesti berada di belakang sebab ini adalah kita punya asid lemah. Okey, asid lemah. Bila asid lemah, ion positif berada di belakang. Okay, so sehingga itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada murid yang hadir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.